Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Lukman Haris. Anda sedang menonton Menjelang Malaysia Memilih di mana seperti biasa, setiap hari dan sepanjang hari kami akan bawakan kepada anda perkembangan dan liputan Menjelang Malaysia Memilih pada November nanti, 19 November nanti, dan cerita-cerita rakyat khasnya dari seluruh pelosok negara. Setiap negeri dan setiap kerusi akan kami telusuri untuk membawakan kepada anda cerita rakyat dan apa isu-isu yang mereka titik beratkan dan akan mempengaruhi keputusan siapa yang mereka akan pilih untuk membentuk kerajaan baru pada 19 November nanti. Dan untuk episod kali ini, kita mahu fokus ke satu kerusi yang mempunyai kerusi agak banyak, kerusi heavyweight, iaitu Kedah. Satu negeri yang mungkin juga akan menyaksikan pertarungan yang agak sengit dan hangat pada 19 November nanti. Saya mahu terus saja ke wakil kami di Kedah, Abdul Hadi Awang. Hadi menyertai kami secara langsung sekarang. Hadi, pertama sekali, apa sentimen umum pengundi di Kedah menuju ke PRU15 kali ini? Okay, terima kasih Luqman di studio bercakap mengenai dengan sentimen di Kedah ini. Sebenarnya 15 kerusi parlimen di mana mewakili beberapa kawasan, iaitu kawasan bandar, separa bandar, pinggir bandar serta kawasan luar bandar. Itu antara corak geografinya parlimen, kerusi-kerusi parlimen yang ada di negeri Kedah. Dan pastinya sentimen menuju sekitar tidak sampai 30 hari lagi menjelang Malaysia Memilih sebenarnya. Sentimen itu untuk setakat hari ini masih lagi belum kita nampak rancak bergerak ke Malaysia Memilih itu sebenarnya. Dari segi kalau kita lihat pandangan-pandangan umum, mereka masih belum bersedia lagi. Ada yang mengatakan bahawa tidak wajar diadakan pilihan raya ketika ini. Namun benda dah jadi, benda parlimen dah dibubarkan, tarikh pilihan raya sudah ditetapkan, tarikh penamaan calon sudah ditetapkan. Ianya akan bergerak dalam waktu yang dijangkakan akan berlaku, iaitu pada 19 November depan. Dan sudah pastinya beberapa sentimen daripada segmen-segmen apa yang rakyat mahu di negeri Kedah buat, terutama di Parlimen Langkawi. Hari ini kita buat laporan mengenai dengan penggiat industri pelancongan mahukan Langkawi yang mana populasinya 90%, lebih 90% penduduk Langkawi bekerja dalam sektor pelancongan, mahukan industri itu lebih bergerak maju ke hadapan setaraf dengan pulau-pulau perainan besar yang lain seperti Phuket dan sebagainya. Itu yang diharapkan mereka. Dan seperti di Padang Terap, Baling dan juga Yan yang mana kawasan berlakunya bencana, mereka mengharapkan apa yang kerajaan baru yang akan dipilih, wakil-wakil rakyat baru yang akan dipilih dapat menangani masalah-masalah seperti mendalamkan sungai, membina rancangan tempatan banjir dan beberapa cadangan lain yang mereka kemukakan seperti yang kami buat tinjauan sebelum ini. Dan juga dari kalangan pengundi-pengundi muda pula di negeri Kedah ini, mereka mahukan satu pemimpin yang bersih, bebas daripada rasuah untuk diangkat sebagai wakil rakyat mereka, bukan saja dalam masa 5 hingga 10 tahun akan datang, malah lebih daripada itu sebagai pemimpin masa hadapan untuk mereka, Luqman. Baik, bercakap dengan sentimen banjir itu, Hadi. Ini adalah satu sentimen yang kita lihat hampir sama di hampir semua negeri. Mereka yang mungkin masih lagi tak puas hati parlimen dibubarkan dan PRU terpaksa diadakan sewaktu musim banjir. Adakah ini akan menyebabkan mereka mungkin tidak turun mengundi atau mereka ini akan turun mengundi dan protes terhadap kerajaan? Itu Luqman, sebenarnya itu soalan yang saya tanyakan kepada pengundi ataupun penduduk di Langkawi, di PPS Langkawi sebelum ini, di PPS Kuala Nerang semalam. Mereka menyatakan bahawa mereka sebenarnya ada daripada mereka yang memang tidak bersedia untuk menghadapi PRU ketika ini, terutama kawasan-kawasan yang berisiko seperti Baling dan juga Yan itu sendiri. Kalau kita ikutkan kepala air yang berlaku di Baling sudah lebih 3 kali sebenarnya, Luqman. Dan di Yan itu sejak tahun lepas, bulan Julai tahun lepas sehingga ke setakat hari ini sudah lebih 4 kali berlaku kepala air di Yan. Namun apa yang mereka katakan, pengundian ini berlaku sekali dalam 5 tahun ataupun sekali dalam 4 tahun. Mereka perlu keluar mengundi untuk menunaikan tanggungjawab mereka, walaupun dalam sudut hati mereka mengatakan sebenarnya mereka tidak mahu dan tidak bersedia kalau tempoh pilihan raya itu berlaku banjir, dan mereka berharapkan perkara itu tidak berlaku sebenarnya, Luqman. Baik, mari kita lihat 15 kerusi parlimen yang Hadi sebut tadi di Kedah. Kita pergi ke touchscreen kita, set touchscreen kita di sini. Ini adalah 15 kerusi itu, Hadi. Saya kongsikan bersama dengan Hadi dan kita kongsikan sekarang dengan penonton di luar sana. Bermula dengan Langkawi, Jerlun, kemudian sehinggalah ke Padang Serai dan juga Kulim Bandar Baru. Secara umumnya ini adalah keputusan
Ya, PRU 14 pada tahun 2018 yang lalu. Di Kedah, antara semua kerusi parlimen, 15, 6 dipegang oleh PKR, 3 bersatu, 3 PAS, 2 UMNO dan 1 kerusi dipegang oleh Amanah. Dan daripada 15 kerusi ini, kita lihat ada 1, 2 dan 3 kerusi yang mempunyai majoriti yang agak tipis, iaitu P07 Padang Terap yang dipegang oleh UMNO, 1099 saja majoritinya pada PRU 14. Baling yang dipegang oleh Datuk Seri Aziz Rahim, 1074 sahaja majoritinya, dan yang paling sikit sekali adalah Jerai PAS pemegang 539 kerusi. Dan kita lihat kerusi-kerusi ini juga, kita lihat banyak juga kerusi yang disandang oleh mereka yang agak prominent. Langkawi sebagai contoh, Tun Dr. Mahathir Mohamad, Pejuang, dan juga GTA. Datuk Seri Mukhlis Mahathir memegang Jerlun selaku Presiden Pejuang, dan Kubang Pasu kita saksikan juga Setiausaha Agung Pejuang, Datuk Amiruddin Hamzah, dan juga yang lain-lain. Tapi sebelum saya pergi kepada yang lain-lain, saya mahu bertanyakan juga kepada Hadi. 3 kerusi yang kita sebut sebentar tadi. Padang Terap yang dipegang oleh UMNO, majoritinya tipis. Jerai yang dipegang oleh PAS, majoritinya tipis. Dan Baling yang dipegang oleh UMNO, majoritinya tipis. Apa sentimen pengundi di 3 kerusi ini? Yang kalau kita lihat pada keputusan PRU 14, agak rapuh, Hadi. Okey, Luqman, sebenarnya dia ada perbezaan sebenarnya, Luqman. Kalau kita mengambil kira kerusi yang disandang ketika ini dan kerusi yang dimenangi oleh calon-calon berkenaan selepas PRU 14 yang lalu. Jika PRU 14 yang lalu, Luqman, 3 blok terbesar sahaja yang dimiliki, iaitu Gagasan Sejahtera, Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan, di mana bersatu ketika itu masih bersama Pakatan Harapan. Namun selepas langkah syaitan yang berlaku pada awal tahun 2020 dan terpecahnya blok daripada ahli-ahli parlimen bersatu kepada 2 yang mana mewujudkan Parti Perjuangan Tanah Air, kini di Kedah berlaku 4 blok besar di Kedah ini, iaitu Barisan Nasional, Perikatan Nasional yang diwakili oleh PAS Bersatu, Pakatan Harapan yang mempunyai blok terbesar dalam kedudukan ahli parlimen di Kedah ini, selain daripada Gerakan Tanah Air ataupun yang akan menggunakan logo dan juga lambang Parti Perjuangan Tanah Air, Pejuang. Dan kalau diikut sentimen di tiga kawasan itu sebenarnya, tiga parlimen itu sebenarnya, saya sentuh dahulu Parlimen Padang Terap, di mana ada 2 DUN di situ. DUN, kedua-dua DUN itu iaitu Pedu dan juga Kuala Nerang dimenangi oleh PAS, tetapi kawasan parlimen itu dimenangi oleh Barisan Nasional. Itu yang dikatakan agak unik di sini. Dan juga di Baling juga, 3 DUN di Baling dimenangi oleh PAS. Namun kerusi parlimen ada pengundi mereka menyerahkan kepada ahli parlimen UMNO itu sendiri. Dan itu merumitkan sedikit apabila ditambah dengan beberapa parti lain yang baru yang akan masuk ketika ini, iaitu GTA dan juga warisan dijangkakan akan masuk 4 hingga kerusi parlimen di Kedah. Dan juga GTA, Presiden GTA itu sendiri, Datuk Seri Mukhlis Mahathir, telah mengesahkan bahawa mereka menyasarkan 10 kerusi untuk ditandingi dalam Pilihan Raya Umum ke-15 kali ini. Dan itu sudah pastinya 3 kerusi yang mereka menangi, iaitu di Langkawi, Jerlun dan Kubang Pasu. Dan ketiga-tiga kawasan yang majoriti tipis itu adalah kawasan majoriti Melayu, di mana 70% pengundi Melayu melebihi pengundi-pengundi kaum lain, dan itu akan menjadi penentu. Undi-undi kaum Melayu akan menjadi penentu di tiga kawasan berkenaan, Luqman. Bagaimana pula dengan Jerai, Hadi? Kita cakap berkenaan dengan kerusi yang majoriti tipis. 539 pada PRU 14 kita saksikan heavyweight Datuk Seri Jamil Khair kalah di Jerai pada ketika itu dengan PAS dengan majoritinya hanya 539 undi. Dan ini mengingatkan saya berkenaan dengan perbincangan di kerusi Bagan Serai sebagai contoh, yang pada ketika itu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengatakan mereka confident bahawa UMNO dapat tawan kembali, kerana pada ketika itu pun dengan ada tsunami mereka masih lagi dapat majoriti yang hanya agak tipis sahaja. Jadi adakah perkara sama yang mungkin kita jangkakan di Jerai? Majoriti tipis pada PRU 14. Pada PRU kali ini sentimen mungkin sudah berubah. Adakah kerusi-kerusi seperti Jerai juga adalah kerusi yang kita lihat sentimen pengundinya mungkin sudah berbalik kepada UMNO seperti dulu? Okey, Luqman, di Jerai ini saya katakan kerusi yang mungkin akan menjadi hotspot kerana Datuk Seri Jamil Khair selepas PRU 15 beliau diangkat sebagai pengerusi Badan Pengurusan UMNO Negeri Kedah, orang paling kuat UMNO di Negeri Kedah. Dan pada himpunan Solidariti Kestabilan dan Kemakmuran yang diadakan Barisan Nasional pada Rabu lepas, Presiden UMNO mengesahkan bahawa Datuk Seri Jamil Khair diberi pilihan untuk bertanding sama ada di Jerai ataupun DUN Gua Cempedak yang sebelum ini dimenangi BN. Tetapi Datuk Seri Zahid Hamidi menyebut individu
isu berkenaan telah lari malam dan menyanai bersatu, melompat ke bersatu iaitu Datuk Kor Rahman. Dan sudah pastinya desas-desus mengatakan Datuk Seri Jamil akan bertanding di situ agak kencang ketika ini memandangkan undi yang dimiliki ketika PRU14 ketika berlaku fenomena tsunami politik ketika itu seperti dikatakan Luqman tadi melebihi 20,000 undi sebenarnya. Ketika orang menolak BN ketika itu undi yang diperoleh Datuk Seri Jamil agak tinggi dan sudah pasti kerusi berkenaan akan menjadi rebutan juga membabitkan Perikatan Nasional memandangkan saya difahamkan Bersatu juga telah menyasarkan kerusi berkenaan namun kerusi berkenaan kini disandang oleh PAS disebutkan oleh sumber-sumber mengatakan ada perebutan di kerusi berkenaan membabitkan PAS Bersatu untuk siapa yang akan mewakili Perikatan Nasional di kerusi berkenaan dan sudah pastinya ia akan lebih menjadikan suasana begitu menarik di kerusi Parlimen Jerai itu sendiri memandangkan majoriti tidak sampai 1,000 sekitar lebih 500 undi sahaja di kerusi berkenaan. Ya, salah satu kerusi panas yang kita jangka akan kita saksikan di Kedah dalam PRU kali ini. Bagaimana dengan 3 kerusi yang Hadi sebut awal tadi itu? Iaitu 3 kerusi yang dipegang oleh pejuang. Langkawi sudah tentu Tun Mahathir, Jerlun Datuk Seri Mukris Mahathir dan juga Setiausaha Agung pejuang Datuk Amiruddin Hamzah iaitu Langkawi, Jerlun dan juga Kubang Pasu. Pada PRU 14 sudah tentu semua ini ditandingi atas tiket Pakatan Harapan dan juga Bersatu. Kini seperti yang kita sedia maklum semuanya sudah menubuhkan parti baru iaitu Pejuang dan juga Gerakan Tanah Air. Di tiga-tiga kawasan ini, ialah ini satu perdebatan yang kita saksikan bukan sahaja di kerusi-kerusi ini tapi di kerusi di seluruh negara. Berdasarkan penilaian Hadi terhadap sentimen pengundi di sana, adakah mereka cenderung untuk memilih parti, mengikut parti atau mengikut calon, mengikut individu? Saya faham pada PRU 14 Bersatu bertanding di bawah tiket Pakatan Harapan. Tapi mungkin walaupun mereka sudah menyertai Perikatan Nasional di other side sekarang ini, ideologi parti itu mungkin lagi ada pengundi yang ikut. Jadi di 3 kerusi ini, adakah mereka pengundi di situ cenderung untuk kekal dengan parti atau mereka akan ikut calon ke mana sahaja calon pergi, tukar parti dan sebagainya? Sebenarnya Luqman, sentimen paling kuat ketika ini di Langkawi seperti saya dimaklumkan rakan tugas kita di Langkawi iaitu Salim Aziz, beliau menyatakan bahawa penduduk di situ kini bertanyakan siapa yang akan menentang Tun Dr. Mahathir Mohamad, terutama dari kalangan Kumpulan Barisan Nasional ataupun dari kalangan Perikatan Nasional. Dan sudah pastinya tadi ada satu berita yang dihantar oleh Salim Aziz menyatakan bahawa antara calon yang akan disebut-sebut akan menentang Tun Dr. Mahathir daripada Barisan Nasional ialah bekas seksa sulit kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah iaitu Datuk Seri Sanusi Makno iaitu Datuk Armi Shah. Dan juga sudah pasti ia akan mewujudkan satu sentimen di mana sebelum ini ada yang mengatakan ada yang mengatakan bahawa ketua bahagian itu akan berlawan dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad iaitu Datuk Nawawi Ahmad. Namun ia akan menjadi tanda tanya sehingga hari pengumuman calon oleh Barisan Nasional dan sudah pastinya saya difahamkan kedua-dua individu yang dikatakan menentang Tun Dr. Mahathir Mohamad dari Barisan Nasional telah mengadakan pertemuan dan hasilnya masih belum diperoleh dan sudah pastinya saya akan korek dalam masa terdekat dan itu berkenaan dengan Langkawi, kerusi yang disahkan bertanding oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Di Kedah ini setakat hari ini 3 individu telah mengesahkan sebenarnya mereka akan bertanding dalam PRU 15. Pertama, Tun Dr. Mahathir Mohamad akan mempertahankan kerusinya di Langkawi. Kedua, Datuk Seri Mukris Mahathir, Presiden Pejuang akan mempertahankan kerusi Jelun yang dimenanginya pada PRU 18. Yang ketiga, seorang calon bebas yang baru menghubungi saya menyatakan bahawa beliau akan bertanding di Parlimen Alostar P009 iaitu Datuk Nordin Yunus, bekas pengarah JKR Negeri Kedah. Beliau menyatakan beliau akan bertanding sebagai calon bebas sekiranya Barisan Nasional ataupun Perikatan Nasional tidak meletakkan calon Melayu di kawasan Parlimen Alostar ini. Dan di Kubang Pasu pula Luqman, 3 parlimen tadi saya tak sentuh lagi Kubang Pasu. Ya. Saya rasa berdasarkan perkiraan saya rasa Datuk Seri Amiruddin Hamzah akan mempertahankan kerusinya di Parlimen Kubang Pasu itu sendiri memandangkan ketika ini saya lihat sentimen banyak terutama dari kalangan pengundi-pengundi veteran banyak memihak kepadanya ketika ini. Program-program yang dibuat terutama membabitkan program keagamaan juga ramai dilihat hadir terutama membabitkan Datuk Seri Amiruddin Hamzah. Dan sudah pastinya yang akan bertemu dengannya bukan calon-calon juga. Saya difahamkan Ketua Penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Datuk Wan Saiful Wanjan akan menentang Datuk Seri Amiruddin Hamzah dan juga seorang lagi dari kalangan Wakil Pemuda UMNO yang dikatakan calon heavyweight juga yang akan dipertaruhkan di Parlimen Kubang Pasu itu Seri Luqman. Baik Hadi, akhir sekali kita lihat di Kedah ini majoriti pengundinya adalah Melayu di hampir semua kerusi parlimen kalau kita lihat pada data Hadi dan kita lihat
taburan terkini ataupun keputusan pada PRU 14 sebenarnya kita lihat 6 dipegang oleh PKR, 3 bersatu, 3 PAS, 2 UMNO dan 1 Amanah tidak ada di AP. Jadi sejauh manakah sentimen kerajaan Melayu Islam ini kuat dalam kalangan pengundi di Kedah? Sebenarnya nak dikatakan kerajaan Melayu Islam itu saya katakan lebih 70% sebenarnya ahli parlimen di Kedah ini beragama Islam dan mewakili kawasan-kawasan separa bandar juga pinggir bandar yang mana majoritinya kaum Melayu. Namun sudah pastinya seperti yang dikatakan YB Anthony Lok, Sisar Agung DAP ketika hadir merasmikan perasmian tahunan DAP Kedah, beliau menyatakan DAP menyasarkan sekurang-kurangnya 1 kursi parlimen untuk ditandingi di Kedah dan mana kursi tersebut adalah kursi bekas kursi yang ditandingi oleh Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Dan sudah pastinya kursi, jika disebut kursi Parti Pribumi Bersatu Malaysia, mereka bertanding di kursi-kursi yang mana pengundi Melayu lebih daripada 70%. Itu yang agak menarik kali ini dan sudah pastinya kalau kita sebut kursi-kursi yang ditandingi oleh Parti Pribumi Bersatu Malaysia pada PRU yang lepas adalah Jerlun, Langkawi, Kubang Pasu, Baling, Jerai dan juga Pendang. Kesemua kursi berkenaan, kursi yang mana 70% diwakili oleh calon yang mana calon daripada Parti Bersatu pada PRU lepas namun telah keluar pada Pakatan Harapan. Namun kali ini DAP menyasarkan 1 kursi itu. Kursi itu seperti saya katakan tadi 70% adalah pengundi Melayu. Mereka sejauh mana mereka kepercayaan oleh Majlis Presiden PH dalam memilih DAP untuk diletakkan di salah satu kursi berkenaan dan adakah mereka akan diterima oleh rakyat negeri Kedah ini? Itu persoalan yang akan dikorek sehingga sampai tempoh Malaysia memilih 19 November depan, Luqman. Dan pada ketika itu saja semua persoalan akan dijawab kerana pengundi saja yang akan buat keputusan kerana keputusan di tangan mereka. Terima kasih Wakil Sarawani Kedah Abdul Hadi Awang. Kita berhenti rehat seketika. Malaysia Memilih akan kembali selepas ini.